Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri. Alhamdulillah, sekali lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama bersemuka walaupun di alam maya, untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran dan mempelajari sedikit sebanyak tentang info tajwid berkenaan ilmu tentang berkaitan dengan bacaan Al-Quran, cara bacaan Al-Quran. Rakan, selamat datang semua daripada IG, Kai Adam, Lambayan Sutra, Ku Azhara, FB, Ruzia, Latifah, Siti Aloya, Z, Wan Rahaiza, Radin, Nur Aisyah, Zawiya, Arena, Latifah, Nur Haji, Kamaria, Zulfi, Latifah, Darmawati, Siti Khadijah, Siti Zawiya, Izan, Tun Marhadir, Halimah, Robiah, Ummu Khair, Wan Rahaiza, Jairin Lo, Rumini, Rohana, Arena, dan semua rakan-rakan kita yang bersama-sama kita pada malam ini. Selamat datang kepada anda. Saya doakan semua rakan-rakan yang sedang menonton kita pada malam ini sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita terus ke segmen info tajuk, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita. Kongsikan video ini, mudah-mudahan ada kebaikan padanya dan lebih ramai yang mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Suara ni dubbing. Suara dubbing. Ada masalah ke kita punya audio? Tahu rakan-rakan bagaimana di tempat anda? Dekat ini tak ada ubah setting Baik, kita ke segmen yang pertama, iaitulah info tajwid. Hari ini kita akan lihat tentang kaedah bagi waqaf ikhtibari dan iltirari menurut riwayat Hafs. Baik, seperti yang kita sedia maklum bahawa waqaf pada asasnya terbahagi kepada 3 bahagian. Waqaf pada asasnya terbagi kepada 3 bahagian, iaitulah bahagian yang pertama, waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari ni kita telah bicara pada pertemuan kita yang lalu, yang mana pada ikhtiyar ni ada lagi 2, jaiz, ghairu jaiz. Waqaf yang boleh diharuskan, waqaf yang tidak dibolehkan, iaitulah waqaf qabih. Okey, so kita dah bicarakan tentang 4 jenis waqaf pada waqaf ghairu jaiz dan ghairu jaiz. So hari ini kita akan lihat kaedah bagi waqaf ikhtibari dan iltirari. Ada lagi 2 kan? Waqaf ikhtiyari dan waqaf iltirari. Baik, rakan-rakan, menurut riwayat Hafs. Riwayat Hafs maksudnya menurut bacaan yang kita amalkan. Riwayat Hafs namanya. Baik, kita lihat di sini. Sebenarnya dia punya tajuk ni agak panjang dan diberikan beberapa contoh yang ia tidak sedikit sebanyak berkaitan dengan penulisan Al-Quran. So ni sekadar kita punya maklumat lah. So saya fikir tak ramai yang kita ambil penting ataupun sentuh tentang tajuk ini. So kita boleh lihat tentang kaedah bagi waqaf ikhtibari dan iltirari. Hari tu kita dah jelaskan apa maksud ikhtibari
Waqaf ikhtibari ialah waqaf yang menunjukkan, waqaf yang ingin menerangkan ataupun menjelaskan. Contohnya baca Alhamdulillah. Ajar, kita nak mengajar kan, contohnya kan. Alhamdu, du. Mulut muncung, kita berhenti kat du. Boleh ke macam tu? Ya, dibolehkan. Kerana ia untuk memberi penjelasan ataupun penerangan. Okay. So, ini yang dimaksudkan dengan waqaf ikhtibari. Apa pula waqaf idtirari? Waqaf idtirari, saya ulang sekali lagi. Waqaf idtirari adalah waqaf kecemasan, emergency. Okay, waqaf yang kita tak plan. A'udzubillah. Tiba-tiba menguap. Allahu Akbar, mengantuk kan? A'udzubillah. Dia berlindung, minta perlindungan daripada Allah kan. Tak sempat nak sebut nama syaitan, dah menguap dah kan. Contohnya begitulah. Ataupun habis nafas, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sampai situ. Dia nak teruskan, tapi sampai situ saja dia berhenti. So, waqaf yang tidak dirancang, emergency. Itu dia yang maksudkan waqaf idtirari. So, kita lihat apa yang disebut di sini kaedahnya. Riwayat bacaan Hafs, ini adalah poin dia. Riwayat bacaan Hafs mengambil berat tentang waqaf mengikut resam. So, kita sebut dia akan ada kaitan dengan rasmul Quran ataupun penulisan Al-Quran dalam mushaf. Sama ada perkataan tersebut ditulis bersambung maupun berasingan. So, ini dia punya skop dia lebih kepada tulisan bersambung. Dua perkataan ditulis dalam satu tulisan. Begitu maksudnya. Dua perkataan ditulis yang dua perkataan yang berasingan. Okay. So, ini yang dimaksudkan. Sama ada perkataan tersebut ditulis bersambung ataupun berasingan. Maka, poin dia, dua perkataan di dalam Al-Quran ditulis berasingan, hukumnya pembaca boleh waqaf bacaan pada perkataan pertama ataupun kedua. Okey. Contohnya, kalimah an, alif ataupun hamzah, nun, la, an, la. Kita akan baca dengan alla, betul tak? Okey. Contoh dua perkataan lagi. Min, ma. Kalau disambung ditulis mimma. Kita baca pun memang mimma lah kan. Tapi sebenarnya min satu perkataan, ma satu perkataan. Amma. Perkataan yang pertama an, perkataan yang kedua ma. So sebenarnya itu ada dua perkataan. Kita baca alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis sama. Alla. Sebenarnya asal perkataan dia dua perkataan, an dengan la. So ada beberapa tempat walaupun perkataan yang sama tetapi penulisan berbeza. Ada tempat yang tulis dengan terpisah, an satu perkataan, la satu perkataan. Ada tempat yang ditulis dengan bersambung, Allah jadi satu perkataan. Jadi satu perkataan walaupun sebenarnya dalam satu perkataan itu ada dua perkataan yang berbeza. Iaitulah perkataan an dan la. Okey? So ini kita punya perbincangan. So sekiranya mana-mana kita jumpa tempat di dalam Al-Quran yang ditulis dua perkataan yang berasingan, so kita boleh waqaf. Ingat sekarang kita bincang ikhtibari dan idtirari. Walaupun kita nak bersin, bagilah habis. Walaupun nafas kita dah nak habis, okay, kita boleh berhenti. Ikhtibari maksudnya idtirari, emergency. Okay. Tapi sebaiknya jangan kita elakkan. Sebab kita ada satu lagi waqaf ikhtiari yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Iaitu ikhtiari yang jaiz, yang dibolehkan. Iaitulah waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan. So tiga waqaf ini baik-baiknya kita berhenti pada tempatnya. Kerana anla, kalau kita berhenti pun tidak sempurna maknanya.
Tetapi atas dasar sebab kita bincang pada malam ini adalah waqaf ikhtibari dan idtirari. Kalau pun dah tak boleh sangat, okey, kita boleh pilih. Kalau dua perkataan boleh berhenti an ataupun an la alla boleh. Jika dua perkataan itu bertulis bersambung pula, pembaca hanya boleh mewakafkan pada perkataan yang kedua sahaja. Contoh penulisan yang bersambung mim ma. Mimma tumbitul ar. Tiba-tiba kita nak berhenti mim min mim. Itu memang tak boleh. Walaupun idtirari, walaupun ikhtibari, walaupun kita nak menerangkan, kita nak mengajar, nak beri penjelasan, tak boleh. Okey, kalau tulisan itu bersambung, jangan berhenti pada tengah-tengah penulisan. Okey, so ini adalah kaedah. Kaedah semua kena follow. Maksudnya semua sepakat untuk kita kena follow kaedah. Okey. So rakan-rakan, dapat ke apa yang kita kongsikan pada malam ini? Okey, selamat datang rakan-rakan yang baru hadir. Jenis waqaf. Waqaf idtirari, waqaf tidak dirancang ataupun kecemasan. Okey, waqaf ikhtibari. Okey, jitera boleh. Okey, rakan-rakan dapat ke apa yang kita nak sampaikan? The point adalah kalau dua perkataan yang bersambung pada penulisan, kita hanya boleh berhenti pada hujung perkataan yang kedua sahaja untuk dalam konteks keadaan waqaf ikhtibari dan idtirari. Okey. Kalau dua perkataan itu dipisahkan, okey, boleh yang pertama dan yang kedua, tidak ada masalah. Okey. Baik, kalau dapat rakan-rakan, kita teruskan bacaan ayat suci Al-Quran pada malam ini daripada muka surat yang ke-284. So, adakah anda semua dah bersedia, sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian? Okay, kita masih lagi berada pada suratul Isra. Okay, surah Al-Isra. Kita akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-18. Mari sama-sama, rakan-rakan yang daripada Instagram, jangan lupa sediakan mushaf anda masing-masing. Oh, saya tak masukkan mic ni. Tak clear. Okay, ni clear sikit. Ya, dengan Taranum Sabah, Lambayan Sutera. Selamat datang sahabat-sahabat yang baru hadir. Ajak kawan-kawan kita bersama-sama dengan kita pada malam ini baca satu muka surat daripada Al-Quran. Kadang-kadang nafas tak cukup. Curi nafas masa baca Quran. Elakkanlah daripada mencuri nafas. Berhenti dekat mana yang kita mampu sahaja. Okay, jangan push. Baik, dengan Taranum Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Best. Kita dapat key yang best. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitulah. 1, 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya kan? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Sekali lagi. 1, 2 mula. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura.
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ولها sekali lagi ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. Banyak panjang kat situ Sedia mula, tarik nafas. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ayat ni famous buat baik kepada kedua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Di sini tadi kita dah jumpa an la. Ini yang dimaksudkan dua perkataan. An dan la. Apabila kita nak berhenti, tak boleh berhenti pada an. Wa qadha rabbuka an. Walaupun sebenarnya dia asasnya dia adalah dua perkataan. Satu perkataan an, perkataan kedua la. Tetapi di dalam penulisan ditulis seperti satu perkataan. So walaupun idtirari, walaupun kita berhenti emergency, walaupun kita berhenti kerana ikhtibari, okey, kita tidak boleh berhenti pada an. Hanya boleh berhenti pada la. Paling teruk pun kita berhenti pada la. Sebab apa kita kata paling teruk? Sebab tidak digalakkan nak berhenti dekat sini lah. Okey, maksudnya kita ada waqaf ikhtiari untuk kita pilih berhenti pada tempat yang sempurna pada makna. Okey. Baik, sekali lagi kita bacakan. Tadi baru kita terangkan bab dua perkataan ditulis dalam satu perkataan.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Mulakan, sedia mula. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Dia mula. Imma, ada lagi. Imma. Asasnya, asal perkataan dia in. Satu perkataan, ma. Jadi, ditulis dalam satu perkataan. Walaupun ditulis dengan penulisan dalam satu perkataan. Tapi sebenarnya dia adalah dua perkataan yang berbeza. In dan ma. Jadi, imma kita bacakan. Okay, sedia? 1, 2, mula. Tuan-tuan dan perempuan, silakan. 1, 2, mula. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Perhatikan, waqur rabbir nipis, tapi tidak kerana ada hamzatul wasli, kena baca dengan tebal. Walaupun sebelum ra baris di bawah. Ra ini dibaca dengan tebal. Waqur rabbir nipis. Nipis tidak, kita baca dengan tebal, okey? Sekali lagi, ambil pada waqur rabbir hamhuma. 1, 2, mula. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Seterusnya ayat yang ke-25. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kan tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai bacaan pada malam ini bagi muka surat yang ke-284. Alhamdulillah, ucap terima kasih Allah. Allah beri kita kekuatan, Allah pilih kita sama-sama untuk membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri terus kekuatan istiqamah untuk terus sehingga ke penghujungnya, insya-Allah. So kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya fikir setakat ini dahulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi malam esok. Seperti biasa, jam 10 malam dalam Aiqim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #sebar kebaikan. Sebar kebaikan. Yang belum tekan share ni, tolong sebar kebaikan. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.